Sekali lagi kami bermusafir di Granada. Kita sepatutnya ingat akan kisah Tariq bin Ziyad, seorang panglima Islam yang telah memasuki Spanyol. Mengapa begitu mudah Tariq memasuki negeri itu? Seakan tiada perlawanan ataupun tiada penentangan. Di sini kita dapat mengimbau kembali, adalahkah benar Islam disebarkan dengan mata pedang? Masuknya kekuasaan Islam ke negara itu begitu mudah adalah kerana keburukan dalam negeri itu sendiri. Rakyat di semenanjung Iberia telah sangat lama menunggu kedatangan pembebasan. Mereka menunggu keadilan. Barat ketika itu adalah dalam kegelapan. Kaum feudal dan pendeta-pendeta Kristian dan malah kepala-kepala perang masa itu hidup dalam kemewahan dan menekan rakyat jelata, menguasai tanah-tanah yang subur. Seorang bangsawan Spanyol iaitu Count Julian menjadi sangat tidak senang hati dengan keadaan Roderick, Raja Spanyol ketika itu, kerana putrinya yang cantik bernama Florida telah diberi malu. Ini membuka pintu hatinya untuk memanggil dan mengajak Tariq bin Ziyad bergabung tentera Arab dan tentera Babar Islam, dan di mana Raja Roderick sendiri telah tewas dalam perang itu sebab dia turut dalam perang itu di dalam barisan penaklukan dan dia tidak menukar agamanya. Kalau tidaklah kerana toleransi Islam, tidaklah dia sanggup menegakkan peradaban dan kebudayaan Islam hampir 7 hingga 800 tahun dalam negeri Spanyol itu sendiri. Di sini kita tidak membicarakan mengapa jatuhnya Spanyol kembali kepada tangan Barat. Saya ingin mengimbau di sini akan kedatangan kita bermusafir untuk mengenang kembali jejak Granada ataupun Andalusia yang kita ketahui yang pernah ditakluki oleh Bani Umayyad. Kalau kita lihat di sini, inilah rupa bentuk Granada sekarang. Kita hari ini akan dapat melihat tempat-tempat yang kita lawati, walaupun kita ketahui tempat yang paling utama ialah Alhambra itu sendiri, di mana disitulah pusat pemerintahan Islam yang paling utama semasa jajahan, semasa Spanyol diperintah oleh kuasa Islam. Inilah salah satu kawasan yang berhampiran dengan Alhambra. Inilah jejak-jejak pahlawan-pahlawan Islam yang kita kenangkan pernah mendatangi tempat ini. Selain daripada menyebarkan Islam, di sini juga banyak ilmu Islam dilahirkan dan diasuh dan dididik, memberikan cahaya baru kepada Barat. Sekarang kita akan ke satu kawasan. Di sinilah dulu tempatnya ramai penduduk Islam, baik daripada keturunan Babar, Moors dan juga Arab menduduki kawasan ini yang dinama Albaicin, bersebelahan dengan Alhambra. Walaupun hari ini kalau kita lihat masih ada lagi bentuk-bentuk rumah, kawasan kediaman yang dulunya dibina oleh orang-orang Islam yang menduduki kawasan ini, tetapi kini
hampir semua bangunan rumah-rumah di sini telah diduduki oleh orang-orang Kristian yang dirampas daripada orang-orang Islam. Al-Basin ataupun kawasan ini juga disebut sebagai Muslim Quarters, ya. Kami sedang menuju ke arah kawasan ini. Yang kita lalui adalah jalan-jalan berbatu, ya, yang cantik, yang tersusun melintasi Muslim Quarters ini, kawasan kedudukan Islam zaman dahulu. Walaupun sekarang kita melihat kembalinya Islam ke Sepanyol secara sedikit-sedikit, maka ada hartawan ataupun orang-orang bangsa Berber dan juga Arab yang kaya telah pun mula membeli membeli rumah-rumah yang hendak dijual di kawasan ini. Jadi adanya orang Islam di kawasan ini makin bertambah dari setahun ke setahun. Kami sekarang menuju ke lorong-lorong di Al-Basin ini, yang kami harapkan kami akan dapat sampai di sebuah masjid, ya, masjid yang baru dibina di kawasan Muslim Quarters ini. Masjid yang dinama Masjid Besar Granada. Bukanlah besar sangat, tetapi boleh dikatakan satu permulaan Islam akan balik bertapak di negeri Sepanyol. Kita sedang melalui kawasan-kawasan yang dulunya didiami oleh orang-orang Islam. Kita ketahui sangat berapa ramai orang-orang Islam yang terbunuh, ya, semasa itu, yang dipaksa oleh Raja Sepanyol, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ribuan penduduk Islam dibunuh ketika itu, ya. Mengapa ini berlaku? Nanti kita akan dapat mengetahuinya. Ini adalah pintu besar Masjid Granada, ya. Di kawasan ini kita kembali balik. Ini adalah Masjid Granada, ya, pintu masuknya. Sayangnya bila kami sampai, masjid ini telah tutup, ya. Pasal selalunya dikunci bila bukannya pada waktu. Kami sampai di kawasan ini pada 11 pagi. Ini adalah sekitaran Masjid Besar Granada. Kami pun terus menyelusuri kawasan ini yang dulunya didiami oleh orang-orang Islam, melalui lorong-lorong dengan batuan yang cantik. Inilah tinggalan-tinggalan sejarah, ya, yang dulunya milik orang Islam. Walau bagaimanapun, kawasan ini telah dijadikan sebagai kawasan UNESCO Heritage Site, ya, kawasan yang tak boleh diubah lagi, yang tidak boleh ditukar ganti ataupun dirobohkan. Ia adalah kawasan yang diperakui oleh UNESCO. Sekarang kita berada di Bandaraya Granada. Beginilah kesibukan Granada saban hari, ya, memandangkan bandarnya memang bersih, dan untuk kita mendapatkan makanan halal tidaklah begitu susah di kawasan ini. Kalau kita melalui lorong-lorong di kawasan Al-Basin dan juga di kawasan pinggir Bandar Granada ini yang berhampiran dengan Alhambra, kita akan mendapati banyak restoran orang Islam. Sekarang kita menuju ke satu kawasan yang berhampiran dengan Alhambra, ya. Inilah kawasan yang banyak tumbuhan-tumbuhan hijau yang dulu juga adalah tempat milik orang Islam. Ini pemandangannya. Kita lihat kawasan ini adalah milik orang Islam. Kawasan yang cantik dengan bunga-bungaan, dengan tanam-tanaman yang menghijau serta air pancurnya. Ini kita melihat Bandar Granada daripada kawasan Al-Basin, ya.
Ini gambarnya. Kembali kita balik kepada kawasan berdekatan Al-Basin di sebelah Al-Hamra. Inilah kita tengok kesan-kesan tinggalan Islam. Ini juga sebahagian daripada tinggalan orang Islam. Dan kita tahu sistem perayaan di sini pun diwujudkan oleh orang Islam ketika itu. Walaupun masa itu Barat masih dalam kegelapan, teknologi